Okey. So topik hari ini ya. Okey, unit 9 tingkatan 5 Okey, topik dia kerjasama masyarakat global Okey, kerjasama masyarakat global Okey. So topik ini berkaitan dengan Malaysia dengan negara lain nampak tu. Malaysia dengan negara lain. So dia ada kerjasama masyarakat global Okey, nampak? Okey. So mungkin cikgu belum post borang dia, tak jadi masalah. You dengar dulu kelas Okey. Nanti bila you ulang kaji, you boleh buat catatan. Hasan tapi sekarang kamu boleh ambil kertas dan buat beberapa catatan Nampak Okey Okey. So the first thing dalam topik as usual ada cadangan nilai cadangan nilai. Okey, of course dalam topik pun ada perkataan kerjasama So the first nilai adalah nilai kerjasama. Nampak tu, nilai kerjasama. And then kita tak mahu bergaduh dengan negara-negara lain. Ada perselisihan faham pertelingkahan antara negara, so kita ada nilai toleransi there. Anything bertolak ansur nak elakkan pertelingkahan, semua adalah nilai toleransi. Lepas itu, disebabkan kita ada kerjasama, kita bantu-membantu, tolong-menolong, maka kita ada nilai baik hati, you boleh nampak. Dan kita kena jaga imej negara kita lah. So kita ada nilai harga diri dan ada banyak cabaran kalau kita nak jalinkan kerjasama. So berani menghadapi cabaran itu adalah nilai keberanian. Nampak tu? Okay, so you know the nilai untuk apa tu? Nilai kerjasama, nilai toleransi, nilai baik hati, nilai harga diri dan nilai keberanian. Nampak tu? Okay, so ini adalah nilai-nilai dia yang mereka bagilah. Azan Okay, now kita nak masuk kerjasama. Okay, dengar sini ini cerita dia. Azan so kita wait Okay, kita semua masyarakat global So what happen is masyarakat global, okay, masyarakat global ini berbeza. So kita berbeza. Azan dari aspek politik kita berbeza. Okay, aspek politik kita berbeza, dari aspek ekonomi pun kita berbeza dan dari aspek sosial pun kita berbeza. Azan, nampak tu? Masyarakat global maksudnya negara-negara berbeza lah dari aspek politik, ekonomi dan sosial. Itu maksud dia. Nampak tu Okey. Tapi kita bergantung antara satu sama lain. Walaupun kita berbeza dari aspek politik, ekonomi dan sosial, tetapi kita bergantung antara satu sama lain. Maksudnya kita memerlukan antara satu sama lain. Okey, nampak. So you kena ingat walaupun terdapat perbezaan, terdapat jurang antara negara, tetapi kita kena faham hakikat tetapi kita kena faham okey, tetapi kita memerlukan antara satu sama lain. Memerlukan antara satu sama lain. Okey, ini konteks global maksudnya satu negara dengan negara lain. Dan perkara yang sama berlaku dalam negara kita. Kita Malay, Chinese, Indian, Kadazan, Azan Iban, Azan, kita berbeza. Azan ada jurang perbezaan lah. Azan tetapi kita saling memerlukan antara satu sama lain. Konsep dia sama saja. Tapi ini konteks global lah. Azan okey, nampak. So kita memerlukan antara satu sama lain. Sebab tu kita tak mahu ada perselisihan faham. So kita ada nilai toleransi. Dan kita kena tolong-menolong antara satu sama lain. So kita ada nilai baik hati. Nampak tu? Dan kita mesti ada nilai kerjasama. Nampak tu? And it's not easy Ada banyak cabaran. So nilai keberanian. Nampak Okey. So oleh kerana kita memerlukan, maka kita akan buat kerjasama dalam beberapa bidang. Understand? Okey, nampak. So the next bahagian adalah contoh kerjasama. Contoh kerjasama ini bidang dulu
So kita kerjasama dalam bidang pendidikan, bidang sains dan teknologi, bidang ekonomi kita kerjasama, bidang keamanan dan keselamatan, dan juga kita kerjasama dalam bidang sosial. And then dalam buku teks kamu, mereka bagi point saja. Program pertukaran pelajar adalah salah satu contoh kerjasama. Program beasiswa di bawah pertubuhan antarabangsa adalah salah satu kerjasama dalam bidang pendidikan. So untuk bahagian ini, cikgu ada nota lanjutan lah. So cikgu akan present nota lanjutan dengan contoh. Ini untuk pengetahuan kamu secara lebih mendalam. Nampak? Zain, so that you can faham lah, sebab dalam buku dia tak ada contoh untuk semua ni tahu. Zain, so cikgu akan bagi you macam nota lanjutan. Cikgu ajar ikut nota tersebut lah. So senang untuk kamu faham lah. Boleh Okay, wait so ini lebih detail. Nampak? So kerjasama dalam bidang pendidikan. Nampak? So program pertukaran pelajar, program beasiswa di bawah pertubuhan antarabangsa. So cikgu terus bagi secara detail. So the first one, kerjasama itu program pertukaran pelajar. So Malaysia akan hantar sekumpulan pelajar kita untuk belajar di institusi pendidikan di luar negara. At the same time, pada masa yang sama, kita juga akan terima pelajar dari luar negara untuk belajar di institusi pendidikan di Malaysia. Antara program dia, cikgu bagi satu contoh program pendidikan Universiti Kuala Lumpur. So we have one private university called Universiti Kuala Lumpur, pendidikan program pendidikan Universiti Kuala Lumpur dengan Universiti Korea. Nampak tu? So kita ada buat pertukaran pelajar. Ada banyak lagi contoh lah. Tapi cikgu bagi kamu standard satu contoh lah. Boleh ini pertukaran pelajar. Okay, next. The second contoh adalah program beasiswa di bawah pertubuhan antarabangsa. So macam dalam Malaysia, kita ada satu universiti called Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. UIA lah. Zain, okay, nampak tu. So pelajar antarabangsa yang berasal dari negara anggota Pertubuhan Kerjasama Islam lah. So OIC So negara kita pun anggota OIC juga. Understand? Semua negara-negara Islam. So dia ada Pertubuhan Kerjasama Islam. Zain, okay. So pelajar antarabangsa itu memang akan boleh belajar dekat Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, tahu UIA Malaysia. So mereka akan ditawarkan beasiswa oleh pertubuhan tersebut. So OIC tawarkan beasiswa kepada pelajar-pelajar antarabangsa tersebutlah untuk belajar dekat Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. So beasiswa ini biasanya meliputi yuran pengajian dan perbelanjaan sara hidup sepanjang pengajian mereka pelajar berkenaan di UIAM. Nampak? Boleh? Dapat? Okey, dah. Ini contoh dia. So contoh itu cikgu bagi detail sikit lah. Nampak tu? Okey, next. Kerjasama dalam sains dan teknologi. Okay, the first thing mereka bagi dalam buku teks adalah program pertukaran kepakaran dalam teknologi perubatan. Understand? Of course lah, Malaysia kita ada kerjasama dengan syarikat US. Nampak tu? So syarikat Malaysia dan syarikat USA teroka kerjasama dalam penjagaan kesihatan digital dan teknologi perubatan. So melalui kerjasama ini, you boleh nampak kerjasama ini apa kita dapat benefit. Kerjasama ini akan memajukan pendigitalan industri penjagaan kesihatan di Malaysia dan meletakkan negara kita sebagai destinasi pelancongan perubatan terkemuka. So that means people will come get treatment in our country lah. Zain, okay, nampak. Itu maksud dia lah. Zain, so kita nak jadikan negara kita pun menjadi destinasi pelancongan, not the ordinary pelancongan, untuk perubatan also. They come and take medical treatment in our country. Understand? Tapi kita mesti ada teknologi lah. So teknologi itu semua kita kena buat kerjasama dengan syarikat USA. Nampak? Dapat? Okay, done. Okay, next. Bukan program pertukaran kepakaran dalam teknologi perubatan saja. Kita juga buat program pertukaran inovasi produk also. Inovasi produk. Maksudnya kita innovate produk lah
buat produk. So syarikat Malaysia dan syarikat USA telah mengadakan baru-baru mereka telah mengadakan forum perdagangan maya teknologi perubatan Asia Tenggara untuk berinovasi dan mendigitalkan produk penjagaan kesihatan. So kerjasama ini menjadi pemangkin untuk aktiviti penyelidikan dan pembangunan. So they will do research and development dalam negara kita untuk galakan inovasi produk kesihatan sehingga mampu memberi rawatan terbaik kepada pesakit, tak kira dalam negara kita atau luar negara. Understand? So we come out with program pertukaran inovasi produk. Produk ini adalah lebih kepada produk penjagaan kesihatan. Nampak tu? So Malaysia do sama kerjasama with USA companies lah. Understand? Okay, nampak. Syarikat tempatan kita lah. Boleh dapat? Okay. Next. Ekonomi punya, kita ada program kerjasama perdagangan antarabangsa, program kerjasama dalam sumber tenaga kerja. Sumber tenaga kerja means is refer to pekerja lah. So kita ada pekerja asing. Nampak? Wait, detail dia. Okey, program kerjasama antarabangsa, perdagangan antarabangsa. So of course lah Malaysia mempunyai kerjasama perdagangan antarabangsa dengan negara-negara ASEAN. Semua negara ASEAN kita ada kerjasama. Amerika Syarikat, Jepun, China, Hong Kong, Taiwan, Korea, Kesatuan Eropah, so negara-negara Eropah semua masuk dalam sini, Australia dan sebagainya. Dan contoh dia adalah kamu boleh nampak hasil kerjasama, especially dengan Jepun lah, syarikat asing. So syarikat asing maksudnya syarikat Jepun lah, iaitu Daihatsu. Okey. Hasil kerjasama mereka labur, mereka beli saham dalam syarikat Malaysia macam Daihatsu labur dalam Peru 2. So you kena tahu Peru 2 and Daihatsu buat kerjasama joint venture barulah kita dapat keluarkan kereta-kereta keluaran Peru 2 lah. Understand? Itu memang Daihatsu punya company. Okey, nampak tu. Dan ini menggalakkan ini satulah kerjasama. So syarikat asing beli saham Malaysia iaitu Daihatsu beli saham dia labur dalam Peru 2. Nampak tu? And not only that, kita juga galakkan syarikat asing buka subsidiary. Subsidiary maksudnya syarikat asing ini buka dia punya kilang atau anak syarikat dia di Malaysia seperti Samsung ada. Samsung ada buka dia punya subsidiary anak syarikat dia dekat Malaysia. Acer pun ada, Taiwan punya company. And even Intel, AS punya company pun ada. Intel ini ada dekat Penang lah. Mereka buka kilang dekat Malaysia. All this is possible because of kita nak bekerja sama dalam bidang ekonomi. Nampak tu? Kerjasama perdagangan antarabangsa lah. Boleh Okay, next. Ini kamu tahulah. Okay, program kerjasama dalam sumber tenaga kerja. Sumber tenaga kerja means yang ini refer kepada pekerja asing lah. So dalam Malaysia banyak sektor rakyat negara kita tak mau kerja. So yang ni wait yang ni pekerja asing Okay, ada banyak sektor dalam negara kita rakyat kita tak mau bekerja. So maksudnya rakyat kita tak mau kerja dekat ladang, dekat tapak pembinaan, all that. Maka kita perlukan kita nak majukan negara. Tak cukup pekerja, maka kita terpaksa ambil pekerja asing. Pekerja asing ini possible sebab kita ada bidang kerjasama bidang ekonomi punya. So kerjasama dalam bidang ekonomi antarabangsa telah memudahkan kemasukan sumber tenaga kerja iaitu buruh asing ke negara kita bagi menampung kekurangan tenaga buruh dalam pelbagai sektor ekonomi Malaysia punya lah. So Malaysia mendapat buruh daripada Indonesia, kamu tahu, Thailand, Kemboja, Myanmar, Nepal, India, Sri Lanka semua untuk bekerja dalam sektor pembinaan dalam negara kita, perkilangan, perkhidmatan dan juga perladangan di negara kita. Nampak tu? Ini semua possible because of kita ada program kerjasama dalam bidang ekonomi. Zen, okey, nampak? Okey, dan okey. Dalam bidang keamanan dan keselamatan, so kita ada program misi bantuan dan Hari Keamanan Antarabangsa.
Ini yang diberi dalam buku teks kamu lah. Azan, okey. So cikgu bagi lanjutan contoh dia. Okey, program misi bantuan. So Malaysia memang kita sentiasa memberi bantuan kewangan. So bila ada bantuan semua, patutlah kita ada nilai apa? Nilai apa? Baik hati, bantu-bantu semua. So Malaysia sentiasa memberi bantuan kewangan dan keperluan asas seperti makanan, ubat-ubatan dan pakaian kepada mangsa peperangan dan bencana alam. So semasa pandemik ini Malaysia telah menghulurkan sumbangan kepada lesser negara Palestin dalam bentuk peralatan perubatan, pelitup muka nampak pelitup muka, so nampak tu. Mask lah, and then pelindung muka, face shield semua, dan juga sarung tangan getah. Dan kita ada satu company yang besar buat sarung tangan getah punya, Malaysia, Top Glove. Azan, nampak tu? Boleh? Okey. So kita bagi bantuan. Boleh? Dek, bantuan ini berapa tempat you belajar tau? Dalam peri kemanusiaan pun kamu belajar. Nampak tu? Semua tempat kita belajar. Azan, benda yang sama. So it's easy. Okay, next. Hari Keamanan Antarabangsa. Hari Keamanan Antarabangsa ini adalah because kita ada dalam PBB, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. So Malaysia turut sertai sambutan Hari Keamanan Antarabangsa yang diamalkan oleh semua negara anggota Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. So kita pun anggota dia. Hari ini disambut setiap tahun pada tanggal 21 September. Macam kita lah. Mana you student tahu 21 September mereka sambut ini semua, tak ada kan? Understand? So ini untuk pengetahuan saja, tak payah takut sangat. Azan, nak ingat 21 September tak perlu. Azan, sebab ada terlampau banyak hari kita mau ingat. Azan, tak boleh. Azan, so pada tanggal 21 September bagi mempromosikan kepentingan keamanan dunia. So actually the sambutan is we want to make sure that bumi kita bebas daripada peperangan serta keganasan terorisme. Tapi kamu nampak sampai sekarang pun Rusia dengan Ukraine sedang berperang juga. Azan, okey, nampak. Dan kita nak elakkan keganasan also lah, terorisme. Azan, nampak? Okey, next. The last one, kerjasama sosial. Program kerjasama pembangunan sosial serantau, dan kita ada satu tahun melawat ASEAN. Tengok tahun melawat Malaysia pun ada, tahun melawat ASEAN. ASEAN means negara-negara ASEAN. Nampak Okey. So you tengok Okey. Program kerjasama pembangunan sosial serantau. Sosial pembangunan sosial So Malaysia menyokong pembangunan sosial serantau dengan memastikan. Dia cerita dia macam ini kita nak ASEAN ekonomi kita semua berkembang majulah. Dengan kawan-kawan kita semua maju bersama-sama, tetapi maju macam mana pun kita nak pastikan kualiti hidup manusia pun bagus dengan nilai-nilai moral and all that lah. Dan kita adalah orang timur, kita kena pastikan jati diri budaya timur itu utuh. Utuh maksudnya kukuh lah. So Malaysia menyokong pembangunan sosial serantau dengan memastikan kemajuan ekonomi diimbangi, balance up dengan pembangunan modal insan. Sebab ekonomi, kamu tahulah, yang pembangunan sosial ini adalah pembangunan kualiti hidup manusia lah, modal insan. So dengan pembangunan modal insan, iaitu pembangunan kualiti hidup manusia melalui pengisian nilai-nilai moral dan seterusnya membentuk jati diri budaya ketimuran yang utuh. Kita nak maju macam orang barat lah, tetapi bukan maksudnya kita ikut budaya mereka lah. Understand? So kita masih berpegang teguh kepada budaya timur. Nampak? Boleh? Okey. So ini bermakna Malaysia sentiasa jalin kerjasama dengan negara serantau untuk melahirkan modal insan cemerlang, dinamik dan boleh berdaya saing, tapi dengan berpegang teguh kepada nilai-nilai murni. Sebab kita adalah orang timur, budaya ketimuran. Boleh? Sama dengan negara ASEAN yang lain lah. Boleh? Okay, next, the last one. Tahun melawat ASEAN. So that means
indirectly kita promote each other. So kita nak jadikan ASEAN ini sebagai destinasi pelancong. So Malaysia committed untuk bekerjasama dengan negara anggota ASEAN bagi mempromosikan rantau ini sebagai destinasi pelancongan terulung yang mampan dan berdaya saing. So kamu tahulah, luar negara ini semua mereka ada musim sejuk. Sejuk di mana salji dan sebagainya. So pada masa itu sejuk sangat, sehingga mereka akan pada masa itu ada cuti dan sebagainya, mereka akan melancong ke negara yang panas sikit lah. Macam negara ASEAN. Okay. So Malaysia berkongsi prospek pelaburan pelancongan terkini yang terdapat di Malaysia serta insentif yang bakal diterima oleh pelabur asing jika masuk melabur dalam sektor pelancongan di negara kita. So that means kita nak buat bisnes pelancongan dalam negara kita. So kita beritahu kawan-kawan kita, kalau any investor from your country want to invest in my country, do so lah. Kita ada bagi banyak insentif. Something like that lah. So ini 2 in 1. Kita promote kita punya pelancongan dan kita promote ASEAN punya pelancongan 2 in 1 sekaligus. Kita dapat benefit lah, something like that. Nampak? Okay. So ini adalah contoh-contoh kerjasama. Cikgu bagi yang details. Buku teks kamu dia tak ada details, dia ada points saja. Nampak tu? So you can see only points. So cikgu bagi detail sikit lah so that you dapat gambaran yang lebih jelas. Don't worry about the notes lah. Semua ini cikgu akan post lah. Boleh Okay. Okay, next. Okay, kepentingan. Kenapa kita mesti kerjasama dengan masyarakat global? Kenapa? Okay, nampak. So the first thing adalah bila kita kerjasama lah, macam Malaysia dengan negara Indonesia, Singapura dan sebagainya, kita kena kerjasama jaga lautan. Nampak tu, perairan. Supaya kita selamat, tak ada serangan lanun dan sebagainya. Nampak tu. Dan in border also kita kena kerjasama untuk pastikan tak ada kemasukan teroris dan sebagainya. Atau penjenayah yang paling dikendaki dan sebagainya. So kita ada kerjasama. So apa kepentingan kerjasama ini adalah untuk pastikan keselamatan masyarakat dunia terjamin. Kamu nampak? And then of course tadi kamu nampak sektor pelancongan pun akan berkembang. Kita buat kerjasama dalam bidang pendidikan, let's say mutu pendidikan dan juga teknologi kita akan meningkat. Mutu pendidikan dan juga teknologi meningkat. Lepas tu kita buat pertukaran sumber tenaga kerja, maksudnya kita dapat pekerja asing untuk terlibat dalam sektor-sektor yang kita nak majukan. Macam sektor peladangan, kita perlukan pekerja, kekurangan pekerja, maka kita perlukan kerjasama daripada pekerja asing. Okay, nampak tu. Dan of course lah, bila kita communicate peringkat antarabangsa, maka penguasaan bahasa asing akan meningkat. Okay, dan sektor perindustrian pun akan semakin maju. And kita kerjasama in terms of keselamatan, right? Maka jenayah antarabangsa pun dapat dikurangkan. Lepas tu silang budaya masyarakat global dapat diterima. Nampak tu Okey, silang budaya masyarakat global dapat diterima. Samalah dalam Malaysia pun kita ada silang budaya. Silang budaya means kita ada Melayu, Cina, India, Sabah Sarawak people understand. So kita ada perbezaan in terms of budaya. Understand. So kenapa kita wujudkan silang budaya adalah untuk pastikan rakyat Malaysia semua tak bergaduh. Sebaliknya kita fahami perbezaan antara kaum. Bukan saja fahami, kita terima perbezaan tersebut dan kita hormat perbezaan tersebut. Dan kalau kita dah faham, terima dan hormat means, maka tak ada room untuk kita menyinggung sensitiviti kaum lain. Nampak? Lebih kurang macam itu. So ini adalah peringkat global. Silang budaya masyarakat global dapat diterima dan hak asasi masyarakat global terpelihara dan kita dapat mengekalkan kerjasama antara negara. Nampak? Boleh
Okey, nampak. So yang ini semua kamu kena faham Actually benda ini senang. Azan sebab tadi kita belajar contoh kerjasama kan. Pendidikan, sains sosial, sains dan teknologi, ekonomi, keamanan dan keselamatan sosial, right? Okay, ini yang kita belajar. So maksudnya yang keselamatan means kita punya bidang apa? Keselamatan yang kita belajar tadi lah. The first isi adalah regarding keselamatan. Bidang keselamatan. The second one adalah kita kerjasama dalam bidang ekonomi. Understand? Yang ini kerjasama dalam bidang pendidikan. So what are the benefit kita dapat? And then dari bidang ekonomi. Ini ekonomi punya, pekerja asing. Nampak tu? And penguasaan bahasa adalah dalam bidang pendidikan. Nampak? Bidang pendidikan. Perindustrian means dia sains pun boleh. Sebab kita guna latest teknologi and all that lah. So yang ni pun pendidikan boleh, sains teknologi pun boleh ni. Dia ada dua pendidikan pun boleh, teknologi ada, maka dalam sains teknologi pun boleh. Sains lah, dalam bidang sains teknologi tekno. Nampak? Boleh Okey, nampak teknologi Okay. So sama dengan itu, yang ini juga dalam bidang sains teknologi pun boleh, ekonomi pun boleh. So dia boleh dalam ekonomi dan dia juga boleh dalam sains dan teknologi. Nampak tu? Okey, dan yang ini adalah jenayah means kerjasama dalam bidang keselamatan. Okey, dalam bidang keselamatan. And then silang budaya means dari bidang sosial. Sosial, asasi pun sosial. And then kerjasama antara negara, ini adalah general sangatlah, umum. Nampak? So, saya ada belajar tadi bidang-bidang, right? Kalau kita buat pertukaran pelajar, what happens? Itu kesinambungan dia lah dekat sana. So, mutu pendidikan kita akan meningkat. So, bila kita buat kerjasama dalam bidang sains dan teknologi, what happen? Dia boleh nampak bukan saja mutu pendidikan tetapi teknologi kita pun meningkat. Something like that lah. Boleh dapat Okay, done. Okay, next, cabaran. Cabaran is a big topic tau. Understand Yang ini pun ada perbezaan semua tau. Understand Okay, nampak. Okay, dekat sini cabaran bekerjasama dalam masyarakat global. Buku kamu hanya bagi fakta saja. So, cikgu akan bagi sedikit detail sikit lah tentang cabaran dia. Okay. So, kita ada 4 cabaran kalau kita nak kerjasama dengan masyarakat global. So, we have 4 cabaran. So, cabaran budaya dan bahasa, cabaran politik, cabaran ekonomi pun ada, cabaran geografi ada. So, kita ada 4 cabaran. Understand? So, cikgu akan go through dengan kamu benda ni secara detail lah. Okay, So the first cabaran adalah cabaran budaya dan bahasa. So kamu boleh nampak Okay. First cabaran Ada bising-bising jiran sebelah lah, renovate rumah Okay. Saya harap dia tak ganggu sangat kelas kita Okay. So cabaran budaya dan bahasa. Okay, the first cabaran kita ada pengaruh negatif budaya luar. Okay, so kamu kena faham budaya luar negatif yang menjadi ikutan generasi muda negara kita boleh menghakis budaya tempatan kita sehingga menyukarkan kerjasama global dilaksanakan. Nampak tu macam luar negara semua ada budaya hedonisme. Azan nampak tu. Itu tak begitu sihat lah. So kadang-kadang ini menyebabkan kerjasama kita tak mau kerjasama dengan mereka sangat. Understand? Okay. Nampak tu. Lebih kurang macam itulah cerita dia. Okay, next. Kita ada perbezaan norma masyarakat. So ada tingkah laku yang diterima sebagai amalan wajar dalam sesuatu masyarakat.
tetapi tingkah laku yang sama kita tak terima. Kita anggap dia biadab di negara lain. Understand? So ada negara yang terima satu tingkah laku okey. Mereka say okey tetapi kita kata tak okey dalam negara kita. Something like that lah. Understand? And salah satu kamu tahulah. Understand? So kalau dunia boleh terima, dunia ini ada banyak negara sekarang sudah terima mereka terima budaya ini LGBT kamu tahu LGBT kamu tahu kan? So mereka terima budaya apa itu? Lesbian, okay, gay, bisexual, and transgender lah. Okay, Malaysia kita tak sokong benda ini. And untuk pengetahuan kamu, negara Asia yang pertama terima benda ini adalah apa nama dia, Taiwan, negara Taiwan. Mereka terima. And negara ASEAN yang pertama yang sekarang sudah sokong adalah Thailand. So Thailand sudah ubah undang-undang dia sedikit. So of course lah benda ini ada dalam politik usul lah. Understand? Dia overlapping. Zen. So amalan ini kita dalam negara kita confirm kita tak sokong. Understand? So dalam negara Thailand sekarang mereka say okay. So maksudnya kamu boleh kahwin sejenis. Understand? Laki-laki boleh kahwin, perempuan-perempuan boleh kahwin. Understand? Nampak tu? Dan law ada untuk membolehkan kamu, oleh kerana kamu tak boleh lahirkan anak, maka law benarkan kamu untuk mengambil anak angkat dan sebagainya. And then live your life. Understand? They don't disturb. Understand? Okay, nampak. So benda-benda macam ini tak sesuai untuk negara kita. Understand? So you kena faham lah. Understand konsep dia. Lepas tu of course lah, in terms of budaya dan bahasa, right? Kita ada perbezaan bahasa. Penggunaan pelbagai bahasa yang berbeza menyebabkan masyarakat global sukar untuk bincang sesuatu kerjasama yang ingin dijalinkan, dan tahap penguasaan bahasa Inggeris. Kalau let's say penguasaan bahasa Inggeris kita pun teruk, maka ini akan memburukkan lagi keadaan. Understand? Sebab kamu kena faham lah. Kita belajar bahasa asing, tapi kita ada international language, English. Understand? Hampir digunakan di banyak negara. Understand? So kalau kita tak kuasai bahasa asing dan bahasa Inggeris pula teruk, habislah. Understand? Susah kita nak communicate, nak bekerjasama. So this is the cabaran. When comes to the first one, cabaran budaya dan bahasa. Nampak? Boleh Okay, so pengaruh negatif budaya luar, perbezaan norma masyarakat, perbezaan bahasa. Nampak? Okay, next, politik. Dia pun ada 3. Okay, so dia ada 3 politik punya. Satu adalah perbezaan sistem pentadbiran negara. So sistem pentadbiran negara kita yang berbeza. So ada banyak negara sistem pentadbiran kita berbeza. Ada yang autokrasi lah, oligarki lah, kita demokrasi republik lah, monarki lah, kerajaan kesatuan lah, anarki lah, semua ni sebab berbeza kan. So kadang-kadang boleh menghalang kerjasama dalam masyarakat global. Nampak? Okay, then after that juga ada perbezaan ideologi dan pemikiran. Ideologi dan pemikiran yang berbeza adalah kita ada seperti nasionalisme, liberalisme, sosialisme. Nampak tu. Konservatisme, lepas tu feminism, lepas tu kamu ada environmentalisme. Boleh timbulkan konflik dan halang kerjasama dalam masyarakat global. Understand? Okay, nampak tu. Dan juga the last one adalah perbezaan peraturan dan undang-undang. Sesetengah negara menganggap sesuatu perbuatan adalah jenayah, tetapi negara lain mungkin tidak menganggapnya sebagai satu jenayah, boleh menyukarkan sesetengah kerjasama antara negara. Macam tadi cikgu beritahulah, undang-undang negara Thailand sekarang, dia benarkan LGBT. Understand? Dan bukan itu saja. Dalam negara Canada, mereka benarkan kamu tanam ganja semualah. Pokok ganja semua boleh tanam. Understand? Okay, nampak.
ada kebebasan untuk tanam. Dekat rumah kamu boleh tanam pokok ganja. Malaysia tak boleh. Azan, okey, nampak tu. So ada negara yang benarkan sesuatu okey. Negara kita tak benarkan. Nampak tu. So kadang-kadang ini boleh menimbulkan konflik. Understand? It is just matter of like dalam Malaysia lah kita berbeza. So susah untuk kita nak kerjasama. Ada banyak cabaran. Understand? So kalau kita boleh atasi cabaran tersebut, maka macam mana beza pun kita masih boleh bekerjasama. Understand? Okay, something like that lah. Boleh? Okay, so now we are seeing all the cabaran lah. Okay, next. Kita ada cabaran ekonomi. So tadi politik kita nampak perbezaan sistem pentadbiran, ideologi dan pemikiran dan juga peraturan dan undang-undang. Okey, untuk ekonomi kita ada perbezaan nilai mata wang, sumber ekonomi setiap negara adalah berbeza, iaitu faktor pengeluaran semua berbeza. Dan perbezaan apa itu? Teknologi dan produktiviti. Teknologi ini merujuk, kamu tahu lah teknologi kita berbeza, taraf teknologi kita berbeza. Productivity means daya pengeluaran. Daya pengeluaran, dia merujuk kepada pekerja kita lah. So dalam negara kita, rakyat kita berpendidikan atau tidak. Understand? So we want highly educated, highly skilled workers dan sebagainya. So dia bergantung kepada sistem pendidikan lah. Something like that. So berbeza. Azan, okay, ekonomi. The first one adalah perbezaan nilai mata wang. So perubahan kerap nilai mata wang sesebuah negara boleh meningkatkan kos operasi perniagaan antarabangsa dan menjejaskan keuntungan syarikat antarabangsa berkenaan. Understand? So kita takutlah we lose out in terms of pertukaran mata wang asing. Azan, so itu kadang-kadang boleh disturb kerjasama kita lah. And then perbezaan sumber ekonomi, setiap negara mempunyai sumber ekonomi yang berbeza in terms of quality dan quantity. Dan kadang-kadang ini boleh menimbulkan konflik dalam hubungan perniagaan antarabangsa. Nampak? So even sumber ekonomi, faktor pengeluaran juga berbeza in terms of quality dan quantity. Dan perbezaan teknologi dan productivity. So sesetengah negara memiliki tingkat teknologi yang lebih canggih dan maju serta dapat melahirkan tenaga kerja yang lebih produktif di mana ia boleh menyebabkan perbezaan in terms of efisiensi lah, keefisienan dan juga kualiti dalam aspek pengeluaran barangan atau perkhidmatan sesuatu syarikat. Understand? Okey, nampak. So kamu boleh nampak itu Nike, baju Nike. Baju Nike bukan saja dikeluarkan di US, faham? Di beberapa negara mereka ada kilang. Understand? So kadang-kadang apa yang berlaku adalah in terms of skill dan sebagainya lah, worker skill dan sebagainya, keefisienan, understand? Mungkin berbeza. Syarikat sama Nike. Nike made in where? China kah? Made in Pakistan kah? Made in Indonesia ke? Made in Thailand ke? Understand? So dia berbeza. Dan kadang-kadang ini boleh menimbulkan masalah. Understand? So it's not easy. Okay, next. The last one. So kita ada cabaran geografi. Iaitu perbezaan bentuk muka bumi sesebuah negara. Perbezaan zon masa, timing kita dan juga iklim. Ini semua cabaran untuk kita lah. Okay, so tengok cabaran dia. Okay, cabaran geografi. Perbezaan bentuk muka bumi sesebuah negara. So perbezaan bentuk muka bumi menyebabkan kerjasama sukar dijalankan kerana masyarakat global perlu menyesuaikan kegiatan ekonomi mereka mengikut bentuk muka bumi negara masing-masing. So this one also a bit difficult lah bentuk muka bumi. Kadang-kadang dia boleh menyukarkan kerjasama ekonomi, kegiatan ekonomi lah. Boleh. Okay, next kita ada perbezaan zon masa dunia. So perbezaan waktu antara sesebuah negara dengan negara lain menyukarkan komunikasi antara masyarakat global kerana ketika negara di sebelah timur mengalami waktu siang, sebelah barat pula dia mengalami waktu malam. So how to communicate lah. Understand? Bila kita buat bisnes dan sebagainya. Sebab itu kalau kamu rakyat Malaysia, you kerja dalam syarikat multinational Amerika Syarikat, tapi dia punya subsidiary, dia punya cawangan adalah dekat Malaysia. They have cawangan in Malaysia.
You rakyat Malaysia, tapi kerja dekat syarikat US Malaysia. Okay, so bila big boss kamu nak buat meeting luar negara punya, Amerika Syarikat, so dia mungkin akan buat 2 pagi, 2 pagi, 3 pagi. Dekat sana pagi, dekat sini malam, tengah malam, kan? Understand? So orang yang kerja dalam multinational company, all this you have to face lah. Understand? Pukul 2, 3 pagi semua ada meeting. Understand? Sebab kita kena ikut kita punya tuan rumah, Amerika Syarikat. Sebab berbeza in terms of zon masa dunia. Nampak? Dan juga perbezaan iklim. Keluaran hasil pertanian dan perhutanan bagi sesebuah negara adalah berbeza dengan negara lain disebabkan oleh keadaan cuaca dan iklim. Dan hal ini pun menghadkan jenis pengeluaran hasil sesebuah negara berbanding dengan negara lain. Sebab itu kita selalu buat pengkhususan. Contohnya, ada beberapa negara dia buat pengkhususan lah. So contohnya macam New Zealand, Australia, all that. Mereka memang buat pengkhususan sebab mereka punya negara itu sesuai iklim dia dan sebagainya untuk lembu. So maka dia buat bisnes tenusu punya. Tenusu means they come out with all the dairy product. Okay, dairy product semua mereka yang buat. Susu, kamu boleh nampak Australia, New Zealand semua memang mereka famous untuk produk tenusu. Understand? Okey, nampak. Boleh. Negara kita pun ada lembu juga. Understand? Nampak tu. Tapi kita punya dairy lain sikit. Kita masih bergantung kepada mereka sebab nak memenuhi keperluan dalam negara kita, maka kita perlukan susu daripada luar negara. Understand? Dari Belanda also we take susu. So Belanda, Australia dan New Zealand. Okey, nampak. Sebab mereka punya negara dia fokus kepada itu, dia keluarkan kuantiti banyak. So kita just tukar-tukar barangan lah. Beli daripada mereka. Boleh Okey, nampak tu. So nak buat kerjasama is not easy banyak cabaran. Boleh dapat Okey, then the last one after cabaran kita ada kesan kalau kita abaikan sikap kerjasama. Maksudnya kita tak mau bekerjasama dengan negara lain. What happens? Okey. Satu, dia sukar wujud hubungan baik antara negara kalau kita abaikan. So tak ada kerjasama means hubungan yang baik itu sukar kita nak wujudkan. Lepas tu keselamatan global tidak terjamin, aspek keselamatan tidak terjamin, dan wujud jurang pembangunan antara negara. Nampak negara maju dia bertambah maju sajalah. So kita ada jurang pembangunan antara negara. Okey, nampak? Then after that masyarakat dunia hidup dalam kelompok masing-masing. Maksudnya tak kerjasama means they will mereka kata mereka reserve themselves lah. Maksudnya mereka tak mau campur. Mereka hidup dalam kelompok masing-masing. Orang barat, negara barat semua dengan barat saja. They don't want to mix with timur. Okay, then kemampuan sesebuah negara dipandang rendah also. Negara maju dianggap dia lah hebat. Understand? Nampak tu. Boleh dia pandang rendah, boleh berlaku sebab tak ada kerjasama. Okey, dan sikap kepedulian masyarakat global semakin pudar. Sikap kepedulian means ambil pedulilah, keprihatinan dan sebagainya akan kekurangan. Dan perpaduan global sukar dicapai, dan kalau kita tak kerjasama tukar teknologi, maka tiada peningkatan dalam kemajuan teknologi. Nampak? Dapat? Okey. Lately pun kita nak send satellite lagi satu lah. Understand? Untuk upgrade kita punya internet Malaysia punya. Understand? Nak gunakan 5G dan sebagainya, maka kita nak hantar. Mana kita ada teknologi, so kita kena pinjam daripada kawan-kawan kita yang ada teknologi hebat lagi lah. So kita pinjam lah. Bayar pada dia dan kita hantar lah. Understand? Kita punya satellite dan sebagainya. Boleh dapat. Okay, children, the last one. Biasalah perasaan, the last one. So kita syukur, kita dapat bekerjasama, kita gembira, kita hormat negara lain dan kita walaupun berbeza, kita adalah manusia lah. So kita ada sikap saling menyayangi. Nampak? Dan bila ada negara yang susah, kita lah first one to hulurkan. Macam Malaysia ini famous lah. Kita akan hulurkan kepada Palestin.
Nampak. So we are very close to them lah. Zen, nampak. So ada masalah, kita the first one to ulurkan. Sebab kita sayang. Something like that lah. Boleh ya? Okay. Okay, done. So cikgu habiskan soalan struktur. Satu soalan struktur saja kan? Boleh habis. Okay. Nampak. So soalan pun cikgu tak post kepada kamu. Tak perlu risau. Nanti saya post. Sekarang recorded one. So no problem. Okay, so malam sekarang kita buat lagi satu topik. Understand? So that means ini topik 9, topik 10. Besok, topik 9 sekarang. Okay, then kita ada 9, 10, 11, 12. So kita memang nak habiskan sukatan. Understand? So that at least when you ulang kaji for trial, benda tu pernah saya sentuh, pernah mengajar. Understand? Bukan you masuk exam tanpa cikgu habiskan sukatan. It's not fair. Understand? Nampak. Okay, thank God lah. Everything was okay. Okay. So soalan dia, okay, maklumat berikut berkaitan dengan kerjasama masyarakat global antara negara Malaysia dengan Jepun. Understand? Ini adalah like cloning soalan. Those days punya soalan lah. Cloning. Those days punya soalan. Okay. So kita kerjasama dengan Jepun dalam bidang pendidikan. Kita ada program pertukaran pelajar. Kita membuka peluang belajar di Jepun. So kita memang hantar pelajar kita pergi ke Jepun belajar tau. Universiti mereka ada tempat untuk kita. So mereka ada kota lah. Let's say setiap tahun mereka akan terima 20 pelajar Malaysia. Understand? Dan scholarship ditawarkan tau normally. Selected student itu 10 student kita hantar means Jepun akan sponsor kamu belajar. Understand? Atau kerajaan kita sponsor belajar. Whatever it is lah. Understand? Okay, nampak. And then dalam bidang ekonomi pun, kita memanglah dengan Jepun lah, Mitsubishi, Daihatsu, all that. So kita kerjasama, tapi sekarang kita dengan negara China lah, kita punya Proton, negara China. Tapi Perodua still Daihatsu lah. Understand? Okay. So kita kerjasama in terms of industri otomotif dan kita juga bantuan kewangan also. Okay, kadang-kadang kita nak berhutang dan sebagainya, kita minta kawan hutang negara dia. Kita tengoklah kawan mana yang kadar faedah dia rendah, interest rate dia rendah, maka kita minta bantuan daripada kawan tersebutlah. Boleh nampak? Okay, then social social itu kita ada tayangan filem pertukaran budaya. Tayangan filem means macam Malaysia, kita tengok Doraemon punya kartun. Doraemon, itu Jepun punya kartun. Tapi bila dia masuk dalam Malaysia, kita alih bahasa, translate bahasa. So Doraemon cakap bahasa Melayu, Nobita cakap bahasa Melayu. Understand? Dan kita punya kartun pun adalah, tak tahulah, itu Upin, Ipin semua kita hantar ke luar negara, mungkin dia cakap bahasa Jepun dekat sana. Who knows? Dekat Malaysia, Upin Ipin cakap bahasa Melayu. Dia pergi negara Jepun, mereka mungkin alih bahasa. Understand? Dan ada satu yang famous zaman saya tahu. Ada satu telesiri yang sangat famous Jepun punya, Ultraman. Ultraman is Jepun. Understand? Orang Jepun punya kartun semua. Understand? So kita kerjasama. Ultraman. Ultraman pun cakap bahasa Melayu juga. Understand? Okay, nampak. Dia punya telesiri yang sangat famous. Tapi Jepun punya tu. Boleh pertukaran budaya dan juga tayangan filem lah. Okay. Berdasarkan maklumat di atas, senaraikan persamaan nilai yang diamalkan oleh pemimpin kedua-dua negara tersebut. Of course lah, paling senang punya nilai adalah kita buat kerjasama, right? Maka kita buat kerjasama lah. Okay, so you write there nilai kerjasama. The first one adalah nilai kerjasama. Kerjasama. Lepas itu kita tak mau bergaduh dengan negara lain. So maka nilai kerjasama. Nilai toleransi. Okay, nilai toleransi. Okay, nampak tu. Now kepentingan dia. Kepentingan sangat senang tau. Kalau kita kerjasama dalam bidang ekonomi, pendidikan means what happened. Kalau kita kerjasama dalam bidang ekonomi means what happened. Kalau kita kerjasama dalam bidang social means what happened. Macam tadilah yang ni. Nampak kepentingan dia.
Okey, nampak tu. Bidang-bidang dia, kepentingan dia. Nampak Okey, so benda ni senang. Okey, kepentingan pertama kalau kita tengok dalam bidang pendidikan means apa akan berlaku bila kita buat kerjasama? So mutu pendidikan. Okey, mutu pendidikan dan teknologi. Okey, mutu pendidikan dan teknologi akan meningkat. Okey, akan meningkat, the first one. And then the second one, kamu boleh nampak ekonomi. Kalau kita buat kerjasama dalam bidang ekonomi means sektor perindustrian. Okey, sektor perindustrian semakin maju. Okey, semakin maju. Dan kerjasama dalam bidang social means maka silang budaya, silang budaya masyarakat global dapat diterima. So we can accept, we can respect all that. Nampak? Boleh Okey, dapat. Done. Okey, then the next soalan okey. Kenal pasti contoh cabaran yang bakal dihadapi oleh kedua-dua negara tersebut apabila menjalin kerjasama dalam aspek berikut. Ini buku teks lah. Ini pun buku teks Okey, nampak. So you kena bagi satu setiap satulah 3 markah Okey. So dalam geografi apa cabaran kita adalah cuba ingat satulah. Kita ada cabaran perbezaan zon masa dunia. Zon waktu pun boleh tak payah hafal bulat-bulat lah. Perbezaan zon pun boleh, cuaca pun boleh kan tadi Okey, nampak. Okey, untuk ekonomi kita ada perbezaan nilai mata wang. Nampak? Okey, nampak tu. And then politik adalah perbezaan sistem pentadbiran. Kamu ada belajarlah demokrasi, all that socialist, liberalisme, all that. Okey. So perbezaan sistem sistem pentadbiran negara. Okey, pentadbiran negara Okey, done. Nampak? Ini contoh cabaran dia lah. Boleh Dan the last one adalah kesan. Jelaskan 2 kesan sekiranya Malaysia mengabaikan sikap kerjasama masyarakat global di atas. So, kita tak buat Okey, kerjasama dalam ini bidang-bidang ini So apa berlaku Okey, the first one adalah of course bila kita ada hubungan kita jadi baiklah. Kalau kita tak amalkan means so kita sukar mewujudkan hubungan baik antara negara. Nampak? Boleh Okey. Another one adalah kalau yang dalam bidang pendidikan, sains, teknologi semua tak adalah. So maka tiada peningkatan dalam kemajuan teknologi. Nampak sebab kalau kita buat pertukaran pelajar semua pergi belajar dekat luar negara, kita boleh belajar teknologi asing dan sebagainya. Kalau kita tak ada hubungan, kita tak keluar, maka tiada peningkatan dalam kemajuan teknologi. So kita tak ada gain knowledge lah daripada negara lain. Nampak? Dapat Okey. So done. Kita dah habis topik 9 your form 5. Wait cikgu stop recording.